Okay, Assalamualaikum. Alright. So, tadi kita dah buat Fibo retracement untuk monthly ya. So, lepas ni kita nak tengok Fibo enhancement. Okay, dan kita akan buat jangka pendek. Okay, tapi sebelum tu, right, so kita share balik tadi screen. Okay, screen. Sekejap Okay, dah ada gambar Okay, alright. Okay. Ini adalah Fibo yang kita dah buat tadi. Kita tengok kat mana major resistance dia. Okay, major resistance dia dekat sini tadi kita dah buat line kan. Okay, sinilah. Sini dengan juga 32 ni satu major resistance. Okay, nampak dia punya Fibo tu dia boleh memang dekat-dekat lah lebih kurang. Okay. Lepas tu dekat kalau 61 ni dia boleh jadi satu resistance juga. Okey, kalau kita ni. So 61 punya Fibo ni adalah Assalamualaikum doktor. Salam. Ya, hello. Doktor nak tanya doktor, macam Ya. ni kalau Fibo tu dia tengah uptrend, kita lukis daripada kosong kat bawah, 100 dekat paling atas betul? Ya, betul, retracement macam tu. Betul. Tapi kalau dekat bolehlah ini terbalik lah ni. Ini terbalik. Yang ni saya tarik terbalik tadi. Tapi kalau chart Nexus daripada atas, okey, chart Nexus dari atas, okey, ni saya delete balik tadi. Okey, saya delete balik. Cara tarik ni. Ada. Okey, ni saya delete balik sekejap Okey. So maksudnya kalau untuk ni dia kena tarik dari bawah. Tadi nampak macam ada wick tadi, ada wick. Okey, tak apalah. Berapa dia punya high dia berapa? High dia 75 sen. Tadi ada 80 sen kan high dia. Saya ni kurang nampak lah, dia ada merah-merah tu. Dia ada merah. Banyak sangat doktor. Itu merah apa tu doktor? Yang merah yang mana? Yang ni? Yang ni? Yang banyak-banyak. Yang ni, ini lah earning saya. Oh, yang line-line tu apa doktor? Yang line ni tadi kan kita buat. Oh, okey, maaf. Saya baru join doktor. Sorry. Okey, tadi kan kita dah buat. So, ini ialah kita buat manually support resistance. Okay, berdasarkan monthly punya time frame. Okay? Okey. Sebab tu dia saya buat merah. Yang biru ni adalah support resistance yang dynamic. Okay, yang dynamic. Yang ini adalah resistance downtrend. Okay? So, basically EG kita nampak dia dah break downtrend yang short term. Sekarang dia nak break downtrend yang long term. Okay, long term. So, belum break lagi ni. Dia belum break lagi. Dia dah cuba untuk pecah tapi dia tolak balik ke bawah. Okay, dia cuba tak pecah tapi dia tolak balik ke bawah. So, possibility kalau dia dah break downtrend yang long term ni, dia akan jadi uptrend lah. So, untuk long term investor, you yang beli buy on breakout, you akan tunggu sampai dia breakout yang ni. Dia buy on breakout ni BOB
BOB. Kalau buy on support, you beli dekat support lah. Beli dekat support. Okay. So yang ni adalah support dia, satu support yang kita boleh ni. So kalau contohnya, kalau contoh investor lah, kita ataupun swing trader. So dia letak cut loss dia bawah sikit je daripada support ni. Cut loss dia. Dia kalau letak cut loss yang previous punya ni, low boleh ke? Yang ni. Ataupun previous punya swing, swing low, yang bawah sekali tu, boleh ke? Bawah sekali. Boleh, tapi you punya money management, you hanya beli kuantiti yang kecil. Kuantiti yang kecil. Contoh sebab you alang-alang you dah tanya tu. Suara berdengung kan? Berdengung doktor. Dia macam dekat rumah baru. Tadi saya tak pakai echo, saya pakai mic tapi saya tak pakai echo, saya pakai dia. Tapi yang sana tu jap, saya nak check dulu. Testing 1 2 3. Ada lagi? Okay. Jelas. Okey, yang ini jelas ada reverb tadi, saya tak perasan ada reverb. Okey, kalau kita contohnya you nak beli yang you nak letak kat bawah ni kan, iaitu berapa sen ni? Nampak ni kena alih kan. Okey. Yang ni ialah 24 sen. 24 sen. Kalau you nak letak 20 dekat week dia ni, contohnya week dia ni berapa ni? 20 sen lah. So, untuk money management, money management, you yang saya share, yang saya ada share dekat group kan. Tak ingat mana saya letak. So, kalau untuk money management macam tu, you kena beli kuantiti yang kecil. Contoh, you nak beli EG kan. You nak beli EG, modal you contoh, let's say lah modal you 100,000 boleh? Okey. Kita ambil berapa yang sesuai? Dalam 10,000 saya ambil yang majority, So sekarang ni let's say risiko you nak letak 1% ke 2%. So antara dua lah sebab semaksimumnya satu trading kena tak boleh lebih daripada 2%. Sebab kalau 2%, 2% you akan rugi lebih kurang 2% daripada RM10,000. 2% daripada RM10,000 adalah berapa tu? RM200 lah maksudnya. Alright. So let's say harga beli kita nak tengok tadi breakout, iaitu you nak beli dia pada contohnya 41 sen lah. 1 sen ke atas. Ni yang buy on breakout 41 sen ke atas dan lepas tu you nak ride dia sampai atas. Contoh. Kita masalahnya kita beli banyak. Kadang-kadang kita pakai duit kontra dan sebagainya, tu yang masalah. Tapi sebenarnya kalau kita jadi investor ke atau swing trader, dia lebih senang sikit hati kita. Kita tak risau sangat. So kalau kita beli pada 0.4
0.05 tadi. Okey. Harga potong rugi kita nak letak 0.2. Okey, target kita ialah, okey, target ni saya tak letak lagi Target ni kita letak dalam contoh kat sini lah. Itu yang kita kena pakai Fibo nanti. Okey, kita letak je lah 0.4, kita nak dia 0.6. Sebab dia contoh dulu. Okey, so you kena beli cuma 900 unit saja. Okey, 900 unit saja. Sebab apa? You akan kerugian hanya 2%, iaitu lebih kurang RM200. Jumlah untung 175. Tapi itulah bila kita cakap alah untung kecil kan. So kita tak nak beli macam tu. Betul tak? Kan sebab alamat 175 je. Tu yang kita kadang-kadang kita hantam 20,000, 30,000 unit kat sini kan. Tapi bila kita hantam contohnya itu kalau contoh 20,000, 30,000 unit tu maksudnya kita letak 5% kita punya bukan 5%. 10%. Tak cukup lagi. Kalau 20%. 20% daripada modal kita. Maksudnya kalau kita rugi RM2,000. RM2,000 iaitu 20% daripada modal kita. Memanglah kita boleh untung 1,800. Tapi kita boleh rugi juga 1,000 dekat 2,000. Kalau kita beli 10,000 unit. Sebab kita tak tahu kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun kan. Tapi kalau you tak nak buat macam kalau you ini ialah trader yang short term, so mungkin harga potong rugi you tak boleh 0.2. Harga potong rugi you memang betul-betul kena bawah daripada support tadi. Iaitu kalau dia turun je balik support ni, okay, contohnya 39.5 you akan potong rugi. Okay, so you akan letak 0.395. Okay. Ini you beli 20% tak boleh lah kot. Sebab apa? Okay, sebab you dah lebih daripada modal you. Okay, let's say lah you letak sini 5%. Okay, 50,000 unit. Habis modal you terus. Okay, habis modal you. Okay, maksudnya you beli 10,000 you ada 10,000 ringgit. You beli 50,000 ringgit. You still kena dah tak cukup dah modal you. RM20,000 250. So tak boleh 5%. Okay, kat sini letaklah 2% macam tadi. So 20,000 unit. Okay, jumlah beli ialah RM8,100. So you boleh untung 3,900, rugi you still 200. Okay, itu kalau you betul-betul tapi you boleh beli satu saham je lah. Okay, you boleh beli satu saham je iaitu EG. Itu risiko kalau you letak you punya modal dalam satu saham saja. So, sebab tu kita tak boleh nak letak macam tu. Kan? Kecuali betul kalau dia kalau macam 10,000. Betul kalau macam 10,000 tu elok kita pecah-pecahkan kepada banyak kaunter. Kita pecah kepada 2-3 kaunter lah. Kan 2-3 kaunter. Okay, kalau Lagi macam ni kita boleh beli satu kaunter je. MyG ni mahal tak tu? Ya? Oh, MyG mahal tak tu? Tapi kalau kita tengok GAN, kalau kita tengok hari tu GAN kan, GAN chart, dia ada, ni saya buka GAN sekejap. Dia ada, dalam 30 sen ke 40 sen tu, dia boleh bergerak lah. Okay, 30 sen ke 40 sen dia boleh bergerak, okay. Bawah daripada tu, sebab dia ada ni, okay, daripada, daripada 31 sen dia boleh gerak. Nampak? Dia putih tu kan. Sebab tu dia sekarang ni kalau dia 40 sen tu adalah resistant. Dia yang kuat untuk dia lepas. Lepas daripada 40 sen, sebab tu kalau kita masuk 41 dia boleh naik sampai 43 resistant. Kalau pecah 43 naik 45. Okey, naik 48. Ini ialah satu resistant. Okey, tapi kalau bawah daripada 30 sen, okey, iaitu 25 sen ke bawah. Okey, 25 sen ke bawah, resistant dia banyak. Okey, resistant dia dah banyak, nampak? Color semua kan. Okey, kecuali 18 dengan 20. So ini GAN chart.
Okay, 25 sen ke atas barulah dia ada ruang sikit dia nak bergerak tu, yang putih ni. Okay, 25 sen ke atas. So, kalau you beli yang murah pun, susah kadang-kadang dia nak naik. Okay, kecuali tiba-tiba ada ialah ada volume tiba-tiba masuk apa kan. Tapi selalunya dia boleh bergerak ialah 25 sen ke atas sampai 49 sen. 50 sen dia dah start ni balik. Dia dah start ada resistance. Okay, sampai harga dia 81 sen ke atas baru dia laju balik. Okay, kalau you tengok K Plus lah hari tu, sama tak nampak K Plus tu? Dia mula susah je dia nak ni. Dia nak lepaskan harga tu, lepas tu barulah dia boleh pergi. Okay, itu kalau kita tengok macam tu. Sebab tu saya memang ada harga dia mahal lah, tapi sebab tu kalau boleh you ambil 1% je daripada you punya risiko tu. Okay, tadi mana lagi Excel? Yang ni. You ambil 1% je. Okay, 1% you cuma rugi 100 je. Tapi kalau betul you punya pergerakan tu, dia punya maksudnya dia breakout dan dia terus naik je, you hold lah. Tapi you tak payah beli banyak, you beli RM4,000 je. So you still ada RM6,000 untuk you beli counter lain. Okay? Tapi sekarang ni, kita masalahnya bila untung sikit je kita dah cabut, betul tak? Kan? Untung sikit je kita cabut kan? So itu yang masalah. Tapi kalau kat sini you boleh untung RM1,900, tapi you punya rugi hanya RM100 sebab you memang tight cut loss. Cut loss you very very tight. So maksudnya dia turun je balik daripada dynamic support tu, you dah terus cut loss. Okay, ini dynamic support ni kalau turun balik, you selalunya pergerakan saham ni, okay, ini kita tengok market structure. Ini dia panggil market structure lah. Okay, so dia selalunya kalau dia break, dia akan break, lepas tu dia turun balik, lepas tu baru dia pergi. Okay, sebab dia macam Wyckoff theory tau. Wyckoff theory ini adalah dia panggil spring. Okay, Wyckoff theory siapa ada share tu ah? Jangan saya tengok sini. Ada gambar Wyckoff theory tu. Mana Wyckoff? Alamak. Cari kat internet je, Google. Okay, Wyckoff kita tengok nampak sikit lah. Okay, ni. Wyckoff teori ni kalau masuk kursus dia 5,000 lah. Paling-paling pun confirm RM5,000. Okay, nampak. Ni ada spring. Dia akan markup. Dia throwback. Ini panggil throwback. Okay, tapi kita panggil pullback. Okay, ini sebenarnya throwback. Dia tolak balik. Dia buang balik. Lepas tu baru dia markup. Naik. Throwback. Naik. Okay, lepas tu kat sini distribution. Okay, distribution. Lepas tu ada thrust. Ini panggil thrust patutnya. Okay, spring ni dia thrust. Dan baru dia markdown. Markdown. Ni pullback. Ini sebenarnya baru nama pullback. Markdown, pullback. Yang ni throwback. Dia buang balik. Buang. Yang ni, ini pullback. Dia tarik balik. Okay. So, spring tu ada. Nampak? Spring. Dia jatuh ke bawah. Okay, spring. So, sama macam ni. Okay, tadi ada yang tanya kan tentang Wyckoff kan? Wyckoff theory. So, mana? EG. Okay. Ini kita boleh kata spring. Okay. Lepas tu dia naik. Okay. Dia pecah.
kan? Dan mungkin dia pecah sampai 46, kita mungkin sebab ni previous high di sini. Ni ialah resistance. Okay, dan dia akan buat pullback. Barulah dia buat markup lagi. Okay, markup tu dia akan ni. So kalau you nak masuk, you tengoklah juga market structure dia macam mana. Okay, you nak masuk kat sini, you jual kat sini. Okay, lepas tu dia buat pullback ataupun pullback dia panggil. You beli balik buy on dip. Tu dia panggil buy on dip. Okey, ini saya nak tunjukkan sini. Ini BOB, buy on breakout. Okey, BOB dekat situ. Saya tengah tulis buku ni pasal BOB ni, strategi ni. Okey, ini buy on breakout. Maksudnya you buy masa breakout. Okey, lepas tu yang ni you buy on pullback. You dah jual sini, you buy on pullback. Okey. So ini buy on pullback. Okay, kat sini. Okay, ni buy on dip. Okay, dia buy on dip. Okay, dia ke bawah balik kan. Okay, yang buy on support yang ni. Ni BOS. Okay, ni buy on support. So ini biasanya inilah 3 strategi yang kita pakai dalam trading. So you all dah dapat dah apa gist yang buku yang saya tengah tulis ni. Kan? Gist dia ialah 3, iaitu buy on breakout, buy on dip dan juga buy on support. Okay? Sell on resistance punya ni. Ni sell, ni pun you. Okay, so basically yang kalau you nak masuk yang long term punya ni, so you bolehlah tengok kan. Okay, ni swing 46 sen, you boleh tak pergi 46 sen, dia turun balik, okay, then dia buat markup, okay, turun balik, okay, buat markup, okay, lepas tu baru dia akan buat dia punya dia punya apa nama tu dia punya markdown. Markdown. Ada susah nak cari. Kadang-kadang ISO saya ni pun out kan, dah tua katakan. Dah tua. Susah nak cari dalam kepala otak ni apa benda kan. So dia ni. So dalam konteks Wyckoff teori ni macam tu. Dan you boleh gandingkan dengan Elliott wave. Okay, Elliott wave tu dia buat wave pertama, wave kedua, wave ketiga. Sebab Elliott wave ni tapi Betul apa beza macam Wyckoff dengan Elliott wave ni Zah? Wyckoff ni ialah fasa akumulasi, fasa markup, fasa distribution dengan fasa backdown. Dia ada 4 fasa dalam saham. Okay. So Wyckoff teori dia cerita tentang fasa. Okay, fasa kenaikan, mula accumulation, fasa dia kumpul. So mungkin kat sini dia dah start kumpul. Okay. Yang ni dia start kumpul. Saya tak letak volume Mana volume ni? Oh dah tanya. Okay, yang ni mungkin adalah fasa pengkumpulan. Okay, dekat sini. Dia dah start kumpul kan. So yang bab accumulation ni payah sikit. Saya memang tak berapa nak pandai nak tengok fasa pengumpulan dia tu. Tapi kalau dia dah macam ni, kita tahu ini adalah permulaan fasa markup. Okay, terutama ini ialah spring. Ini fasa markup, dia akan buat throwback. So mungkin dia throwback dekat mana kita tak pasti. Sama ada dia break ataupun dia tak boleh break yang long term ni. Tapi saya rasa kena break ni. Barulah boleh buat markup yang seterusnya. Okay, dia kena break the long term punya downtrend ni. Okay, so kita kena tengok je lah kan. Okay, tapi kalau trader dia akan tengok very short term lah, short term. Yang ni kalau swing. Okay, kalau swing. Alright, so kalau nak buat enhancement, kalau nak buat enhancement, okay, kita ambil yang short term lah untuk orang-orang yang nak buat trading short term. Okay, enhancement, okay, kita akan ambil daripada low, okay, daripada spring tadi tu sampai kepada
dia punya kenaikan yang pertama yang kita nampak. Okey, ini mungkin ialah low dia kan. Betul tak 20 kan? Ni ke spring dia tadi? Spring dia tadi dekat Alamak hilang. 20 sen 20 sen. Spring dia tadi dekat 20 sen, lebih kurang So mungkin kat bawah lagi lah. Oh sebab dia 1 month tu. Lebih kurang lah. Oh, Okay. 20 sen ni. Kat sini lah bawah ni. Nampak dia dah start naik. Dia dah volume. Ini mungkin dia panggil accumulation. Okay, dia dah start kumpul. Okay, dia kumpul kan. Sampai dia tiba-tiba dia naik satu. Sini. Okay. Alright. Macam mana nak buat enhancement? Okay, enhancement. Tak nampak dah kan? Sekarang banyak sangat dia punya line. Okay lah. Kalau you nak buang, okay. Kalau kita buang line ni kan, okay, boleh ingat tak yang mana 46 sen, kita ingat ni 46, 54, 61. Okay, kita ingat tu je lah. 12. Atas tak apa. Okey, kita boleh katakan ini ialah kenaikan sampai sinilah yang paling tinggi. Inilah. Sini. Kan? Tu volume tiba-tiba naik tu doktor? Ya. Volume mencanak tu satu Volume tu tiba-tiba naik. Okey. So kalau kita nak, tapi jauh sangat juga Ini kita kalau kata nak buat elite wave pun payah juga ni sebab dia punya ni jauh juga. Okey. Alright, tak apalah kita buat je. Okey. Fibo yang ni yang bab saya cakap dia terlalu subjektif sikit lah. Mana kita nak letak tu kan? Itu yang dia subjektif ni. Sebab orang lain-lain. Okay? Mana dia rasa support, mana rasa yang tinggi kan? Okay, so kalau saya ambil ini yang rendah kan, okay, ini semua orang boleh okey, boleh setuju. Tapi kat mana? Sama ada you nak ambil sini ke ataupun you nak ambil yang tadi tu. Kalau kita ambil yang ni, okay, sebab volume ni pun ada satu volume juga besar kan. Okay, so kita klik kat situ. Selalunya apa yang saya buat, saya akan tarik balik ke bawah. Okay, sampai yang 18.5 balik tadi. Ini 19.5, 18.5. Saya akan tarik dia sebab dia akan jadi kosong lah. Dia akan jadi kosong. 18.5 tu adalah kosong. Okey. Jadi ada orang lain dibuat. Okey, tapi saya buat macam ni. Okey, so yang ni kita boleh tarik lah. Supaya nampak. 18.5. Ni 16. 18.5. 19.5. Okey. Aduh 18. Dia kena betul-betul ngam-ngam. Aduh, silap. Ya, dia kena ada seni lah benda ni. Saya ni bukan orang seni, tapi itulah. Okay, 17. Okay, sini. 18.5. Alright. Kalau kita ambil sini, tapi ada orang pula nak ambil sini. Okay, tapi tak apalah, kita ambil yang sini. Okay, so maksudnya yang dia boleh naik sampai 161 ialah 49 sen. Okay, kalau ini adalah the previous high 1. So dia boleh naik sampai 49 sen. Okay, sebab apa? Kalau kita pakai Fibo, kita pakai, kita pakai Elliott Wave. Elliott Wave.
Okay, kita pakai wave. Tadi berapa sen? 0.185. Paling tinggi dia naik tadi. Dekat. Yang kita tarik sampai ni berapa ni? 0.37. 0.37. Okay. So, sampai 55 kalau ikutkan. 55 sen. Okay, wave 2 patutnya dia jatuh sampai 25 sen. Betul tak kita tengok? 25 sen. Macam tak ada kan? Uh, 31 sen dia jatuh. So dia tak jatuh sampai 25 sen. Okay, dia jatuh hanya sampai 61 je. Kalau 25 sen tu patutnya ialah 50. Fibo 50 sen. Okay, Fibo 50 sen. Fibo 50. Okay, 28 je. Okay, saya salah ni. Ini bukannya 37. Inilah 35. 7.5. 37.5. Okay, sorry. 37.5. Okay, patutnya 25 sen aja jatuh. Kalau dia pergi kepada Fibo 50. Tapi dia tak pergi Fibo 50, dia pergi sampai Fibo 61. Golden ratio. Okay, dia pergi pada Fibo 61. Yang saya punya calculation, saya letak Fibo 50. Okay, itu dekat sini lah. Okay, so dia tak pergi ke situ. Right, dia pergi hanya kepada Fibo 61 je. Faham ke? Kenapa Fibo wave 2 tu kadang-kadang you tengok tak sama dengan yang saya punya calculation. Sebab dia boleh je turun untuk correction sama ada 78 ataupun 61 atau 50 atau 38 ataupun 23. Jangan diturun balik daripada kosong je. Kosong dah habislah dia punya uptrend tu. Dia tak jadi lower high. Dia akan jadi lower low lah. Okay. So sebab kita nak try cari uptrend, higher high, lepas tu lower high. Right? So dia boleh pergi around here. Okay, 55. Dekat sini. 55. Tapi ini 56.5 kan? So 55 lah lebih kurang. Okay, dia boleh pergi kat sini. Kalau dia pecah lah. Kalau dia pecah ni dan dia pergi terus pada 55. Okay, 55. Betul. Ya? Macam mana doktor tahu dia akan pergi ke situ? Kan tadi dah tunjuk. Saya dah tunjuk dah. Yang ni. Okay. Wave ketiga dia 56.5. Wave ketiga. Bukan 55. Sorry. 56.5. Ngam-ngam lah. Wave ketiga dia ialah 56.5. Okay. Sama tak? Dengan Fibo yang ni. 56.5. Ini Fibo. Kan? 56.5. Tapi kalau kita tak tahulah dia ikut ke tak kan, ikut wave ni maksudnya dia patutnya kena, kalau wave 3 kan, dia kena pergi sampai 56.5. Lepas tu barulah dia retrace. Ada faham ke? Itu kalau, tapi kalau short term tak boleh lah. Short term. Okay. So kita target dia dekat sini. Tapi sebab kalau you beli, okay, so sekarang ni tukar balik you punya apa ni money management tadi. So you boleh tukar balik, okay, sebab dah tahu dah target price dia. Okay, target price dia situ. So yang ni ialah 56.5, 0.55 lah.
kan? Baik sangat, kadang-kadang dia tak sampai pun. Okay, 0.55. Okay, so you boleh beli hanya 10,000 unit lah. 10,000 unit dan you boleh swing. Kalau you swing, kan? Dan tapi you akan rugi hanya RM99. Okay? So risk ratio dia kira okey lah sebab reward dia tinggi daripada dia punya rugi 14.5. Okay, 14.5. Betul tak ni? Okay, tapi dengan syarat you masuk 40.5 dan dia tu masalahnya kadang-kadang kita bila letak cut loss kita terlampau dekat, kan? Terlampau dekat, kita dah kena cut loss. Kan? Yang ni sebab ini cuma 2 bit je. 2 bit daripada harga kita masuk. Okay? Tapi kalau you ada kekuatan nak tunggu lagi jauh, okay? Contohnya you nak ambil dekat, contoh dekat Fibo ni lah, 37.5. Okay, bawah 37.5 you nak cut loss. Okay? Iaitu bawah wave 1. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia nak buat wave 3 kan. So, okay, wave 1 ni wave 2, wave 3. Okay, wave 3 ke sini. Jadi you kalau you cakap kalau dia bawah dia wave 1 you nak cut loss. So okey lah, sesuai lah. Sebab selalunya dia dah tak jadi uptrend kalau dia jatuh daripada wave 1 kan, sebab dia dah jatuh daripada high dia kan. So you letak 37 sebagai cut loss. Okay, 37 sebagai cut loss. Okay, 0.37. Ajar sekarang ni you hanya boleh beli 2,800 unit. Oh, sorry. Sekejap, saya tukar balik. Okey, sebab ni, okey, risiko kita tinggikan sikit lah. Okey, tapi sini 0.375. 37, sorry. So, you boleh beli 5,700 unit. Okey, ini faham ke? So, okey, itu sedikit sebanyak tentang satu kaunter. Saya ingat sebenarnya nak buat 2-3 kaunter tadi, tapi tak sempat, kan? Jadi ini satu kaunter, tapi saya dah tunjuk cara buat Fibo enhancement, gabungkan dengan money management, gabungkan dengan EW, dan juga tengok sama ada ini adalah boleh jadi tak dia adalah permulaan fasa teori Wyckoff. Okay, so saya rasa sampai situ saja ke? Ada apa-apa soalan tak? Sebab dah nak habis. Saya tak perlu takut. Okay, so tak ada soalan ya? Ada soalan ke tak? Dia hanya 1 minit saja lagi ni. So kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini, yang baik itu datang dari Allah dan yang tak baik itu semuanya dari saya lah. Okay, apa-apa pun kalau you jaga money management, kan? So insyaAllah, okay, trading kita akan. Saya bercakap daripada pengalaman lah. Sebab emosi lah, tamak tu. Bila kita tamak tu kan, so sebab itulah kita kerugian besar. Tapi kalau kita tak tamak, kita ikut sistematik, kita ikut money management, kita ikut apa, insyaAllah kita untung sikit, tapi kita rugi pun taklah terlalu besar. So kita nak kita punya trade tu, yang untung lebih besar daripada yang rugi. Kita tak nak nanti satu kerugian yang besar membuatkan habis untung kita yang semua. Okay? So dengan itu kita tutup. Okay? Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Salam dunia dapat, akhirat dapat.